Okey, untuk soalan nombor 2 ni, calculate the net electric field strength at the center. Okey, calculate ni maksudnya dia nak magnitude saja tanpa direction. Okey, net electric field, so E net lah. At the center, so center dia kat sini. Okey, so yang ni madam draw balik E1P, E2P dan E3P. Okey, dan untuk yang ni, ini adalah case untuk square yang mana dia punya panjang sisi dia semua 10 cm. 10 cm. Okey, so kita akan dapat theta, madam letak pada x komponen So theta untuk E2P pada x komponen dia sama dengan theta untuk E1P pada x komponen dia dan theta untuk E3P pada x komponen dia. Okey. So nanti theta tu kita ambil dekat mana position pun, dekat sini ke, kita ambil dekat sini ke, kita ambil dekat sini ke. Okey, so untuk yang ni madam ambil daripada E2P ni, madam transform kepada sini. Okey. So yang ni dia akan jadi 5 cm lah sebab dia separuh Okey, yang ni pun 5 cm. So madam nak theta kat sini. So dia akan jadi tangent theta equal to 5 cm divided 5 cm. So theta ni dia akan jadi 45 degree. Okey. So kemudian kita nak tengok R. R tu mesti daripada charge pergi kepada point. So kalau Q1 pergi kepada point P. So ni R dia. Okey, Q2, so ni Q2, mana point P sini. So ni adalah R2P. Okey, 3P, so mana charge Q3 sini. So mana point dia, point P sini. So ini adalah R dia. Okey, untuk this case kita ambil mana-mana position, distance dia akan sama sebab yang ni square bentuk square, so R dia sama. So madam ambil R2P. So untuk R2P ni kita boleh ambil teorem Pythagoras. So untuk teorem Pythagoras dia akan jadi, madam tukar pada SI unit. So 0.05 square tambah 0.05 square set, kita dapat 0.0707 meter. Okey, itu adalah R. Next one adalah madam nak terangkan this part. Okey, so untuk this case madam resolve pada x komponen dan y komponen dulu. Madam nak tunjuk yang mana sebenarnya bila kita resolve ni, madam nak tunjuk sebenarnya dia boleh cancel off. Dia boleh cancel off. So madam resolve kepada E1P dulu. Okey, E1P ni kita resolvekan kepada x komponen dan madam resolve kepada y komponen. Okey, theta ni kepada x axis. Okey, so E1PX ni dia akan jadi negatif E1P cos 45 degree. Kenapa dia negatif? Sebab dia berada pada negatif region, negatif of x, negatif x axis. Okey, kemudian E1PY ni dia jadi E1P sin 45, positif sebab dia berada positif y. Okey, next one tengok pula E2P. So E2P yang warna purple ni, so madam labelkan dia E2PX ni. So E2P cos 45, dia positif sebab theta dia duduk kat sini pada x axis. So kita akan pakai cos 45. Okay, and then untuk E2PY akan jadi E2P sin 45, positif. Okay, E3P nak resolve kepada E3PX. So dia akan jadi E3P cos 45. Okay, dan E3PY dia akan jadi negatif 3P sin 45 sebabkan dia berada pada negatif y axis. Okay, so daripada sini kita tengok kuadran yang bertentangan. Maksud madam dekat sini E1P dan E3P. Okay, untuk kuadran yang bertentangan kita boleh cancel off sebab apa boleh cancel off di sini?
Okay, disebabkan tadi ini adalah square. So bila square dan diberi pada soalan, charge dia pula semua sama. Q1 sama juga dengan Q2 sama dengan Q3, iaitu 10 microcoulomb. Dan distance dia pun sama. Distance daripada point P kepada charge-charge ni semua, kepada Q1, kepada Q2, kepada Q3. So maksudnya E1P magnitude of E1P sama dengan magnitude of E2P. So sama dengan magnitude of E3P. Yang mana E ni kita nak guna equation E equal to KQ over R square bila kita nak cari magnitude tu. So yang ni, yang Amanda kata ni, Q dia sama, R dia sama. So that's why magnitude dia semua sama. Okay. Dan bila semua nilai dia ni sama, so pada kuadran ni tadi kita cari electric field yang duduk pada arah bertentangan, iaitu pada kuadran yang kedua dan kuadran yang keempat. So sebabkan magnitude dia sama, so kita boleh cancel off the E1PX dengan E3PX. So boleh cancel. Maksudnya tak perlu dah calculate E1PX dengan E3PX. Okay. Next one adalah kita boleh cancel bahagian E1PY, okay, dengan E3PY. Sebab tadi magnitude dia sama, cuma dia opposite direction. So opposite direction itulah yang dia menyebabkan dia boleh cancel off. So yang tinggal hanyalah apa dekat sini? Yang tinggal hanya E2P, iaitu E2P, iaitu bila kita resolvekan dia akan jadi E2PX dengan E2PY. Dua-dua ni lah kita akan kira dan dapatkan resultant of E pada point P. So E1P dengan E3P ni kita tak perlulah dah calculate, sebab kita dah tahu dah dia boleh cancel off each other kan tadi. Okay, so kita pergi kira kepada E2P. Kira magnitude dia dulu. Okay, so KQ2 over R2 R2P square. Okay, gantikan 9 kali 10 kuasa 9 kali 10 kuasa 6 bahagi dengan 0.07072 square. So dapat 1.8 times 10 power of 7. Okay, dan Madam kata tadi yang tinggal hanya yang warna purple ni saja, E2PX dan E2PY. So untuk this case kita boleh write down dia total EPX kita hanya tinggal E2PX, which is E2P cos 45 degree. Okay, so that can be 1.8 times 10 power of 7 cos 45 degree. So dia akan jadi 1.27 times 10 power of 7 Newton per coulomb. Okay, dan total EPY kita, okay, hanya tinggal E2PY. So dia akan jadi E2P sin 45. Yang mana jawapan ni akan sama dengan atas lah. Ni jawapan ni. Jawapan untuk this one akan sama dengan yang atas ni. Maksudnya yang ni. Sebab apa dia sama? Sebab cos 45 sama juga dengan sin 45, iaitu 0.707. So jawapan dia akan sama. So 1.8 kali 10 kuasa 7 sin 45. So dapat 1.27 times 10 power of 7. Okay. So daripada sini, okay, so daripada sini kita nak kira resultant E pada center. So tadi Madam labelkan center tu point P. So E pada point P
So kita letak E net lah. E net pada point P. So dia akan jadi total EX, total EPX So total of EPX square tambah total of EPY square. So kita setkan dia. Dia akan jadi 1.27 times 10 power 7 square tambah 1.27 times 10 power of 7 square. Okey. So E net kita pada center ataupun middle label pada point P tadi sama je dengan 1.87 kali 10 kuasa 7 Newton per Coulomb. So untuk this question tak perlu kira direction lah sebab dia minta kita calculate saja.